Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kerana sekali lagi kita dapat bersama-sama di ruang udara IKIM FM untuk kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita meneruskan usaha kita untuk memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah saudara, kita sudah pun sampai kepada ayat 46 surah Al-Ankabut, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. صدق الله العظيم. Maksudnya ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن, yang lebih baik, illa alladhina zalamu minhum, melainkan dengan orang yang zalim di antara mereka. Wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum, dan katakanlah kepada mereka, kami percaya, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Wa ilahuna wa ilahukum wahid, dan Tuhan kamu dan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya lah berserah diri. Kalau kita melihat kepada ayat ini, iaitu yang pertama sekali, wala tujadilu ahlal kitab, janganlah berdebat dengan ahli kitab illa billati ahsan, kecuali dengan sesuatu lebih baik. Pangkal ayat ini disebut dalam tafsir Al-Azhar menyatakan satu tuntutan hidup yang amat utama bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah. Kerana orang Islam ni, orang beriman ni, dalam hidupnya dia akan berjumpa dan bergaul dengan pemeluk-pemeluk agama yang lain, terutama yang namakan sebagai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Mereka yang pernah diturunkan kitab kepada mereka, iaitu golongan Yahudi dan juga golongan Nasrani. Dan ajaran Islam yang menitik beratkan soal keadilan dan kebenaran tidak memungkiri bahawa umat yang sekarang menamai diri mereka Yahudi ataupun Nasrani, pada asalnya mereka memang menerima kitab suci daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para anbiya yang terdahulu, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Dan Islam mengajar bahawa pokok pangkal agama itu satu, iaitu mengajar untuk beriman, percaya akan adanya Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa. Tetapi kerana beberapa perkara, kerana jarak masa yang lama dan sebagainya, kadang-kadang kitab-kitab yang terdahulu itu telah diseleweng, dipindah, mana ianya tidak lagi menurut teks dan nas yang asal, hingga bertukar asal keasliannya, dia tak asli lagi dah. Maka dengan sebab itu kedatangan Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan pula Al-Quran, adalah untuk menjelaskan kembali pokok-pokok ajaran Islam yang asal, yang tulen, yang sudah diselewengkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Maka dengan sebab itu terjadilah perbezaan antara isi Al-Quran yang asal ini, yang membawa ajaran yang betul, dengan kitab-kitab suci Alkitab Yahudi dan Nasrani yang sudah diselewengkan. Maka dengan sebab itu dalam ayat ini diberikan satu panduan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan of course lah kepada umat Nabi Muhammad SAW, iaitu sekiranya perlu kepada bertukar-tukar fikiran, berdebat atau berbincang, berdiskusi dengan ahli kitab itu, hendaklah berdiskusi dengan cara yang paling baik, iaitu menggunakan timbangan akal yang murni. Jangan menurut makna hangat hati je jika terjadi perbezaan pandangan, dan ajaklah mereka bertukar fikiran dengan akal yang sihat. Bagi kesedaran kepada mereka, itu maknanya dakwah. Sedarkan kepada mereka bahawa puncak
kepercayaan kita bersama, iaitu satu. Makna sama, asal Nasrani, asal Yahudi sama, iaitu percaya pada satu Tuhan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pencipta, mencipta alam ini, yang satu nenek moyang, iaitu kita semua daripada Adam. Inti ajaran segala rasul, segala nabi pun satu je, iaitu nak memberi ingat asal usul manusia bahawa mereka datang daripada syurga, maka kembali pada syurga. Maka dengan sebab itu kita ditugaskan untuk menjadi khalifah atas muka bumi ini. Maka dengan sebab itulah perlunya berdebat untuk berdiskusi, untuk menyedarkan manusia agar insaf untuk sama-sama menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dinamakan sebagai al-Islam itu sendiri. Itu menyerah diri kembali kepada Islam. Tentu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita melihat dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ketika mana mengulas ayat wala tujadilu ahli kitab illa billati hiya ahsan, jangan berdebat, berdiskusi dengan ahli kitab kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Maka dalam hal ini, kata Imam Al-Qurtubi, ada dua masalah. Dia kata ada dua perkara, dua masalah. Yang pertama, dia kata ikhtalafa al-ulama fi qawlihi ta'ala wala tujadilu ahli kitab. Ulama berbeza pandangan dari sudut makna janganlah berdiskusi, berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Maka berkata Mujahid, ia merupakan satu ketetapan, maka hendaklah dilakukan mujadalah ataupun perdebatan ataupun berdiskusi dengan ahli kitab itu dengan cara yang baik. Cara yang baik itu apa? Iaitu dengan makna mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan cara yang baik, memberi hujah-hujah yang baik kepada mereka, untuk mengharapkan mereka itu dapat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan cara yang kita kata tidak sopan, sebagaimana juga disebut dalam tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir juga ketika mana membicarakan tentang perkara ini, menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut wala tujadilu ahli kitab illa billati ahsan, itu merujuk kepada bagaimana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berdakwah atau berdiskusi dengan cara yang terbaik, berdasarkan juga kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat yang lain, di mana Allah Ta'ala menyatakan hendaklah kamu serulah ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hikmah dan juga dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka, berdiskusilah dengan mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik, berdasarkan surah An-Nahl ayat 125. Begitu juga ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus Nabi Musa dan juga Nabi Harun kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha, kamu berdua adalah berkata kepadanya dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut. Maka di situ menunjukkan perkataan ahsan itu. Kecuali tuan-tuan, disebut illal ladzina zalamu minhum, kecuali golongan yang zalim di kalangan mereka. Itu satu pengecualian, iaitu golongan-golongan yang zalim itu yang melakukan kezaliman kepada umat Islam, maka hendaklah berurusan dengan mereka dengan cara yang sesuai dengan cara kezaliman mereka tersebut. Dan juga disebut oleh Mujahid illal ladzina zalamu minhum, itu juga merujuk kepada mereka yang terlibat dalam peperangan. Maknanya mereka berperang dengan orang Islam, maka waktu itu tak perlu berdiskusi dengan baiklah, dengan perang ni lah. Dan mereka juga tidak mahu tunduk kepada sebuah negara Islam. Itu maksudnya. Dan dikatakan maknanya, Imam Qurtubi sebut maksud la tujadilu al-kitab illa billati ahsan itu, jangan kamu berdiskusi dengan al-kitab kecuali dengan cara yang baik, itu maknanya satu pandangan, wahai umat Nabi Muhammad ataupun wahai orang Islam, orang beriman, janganlah kamu berdiskusi dengan mereka yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW di kalangan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Iaitu maksud di sini wala tujadilu al-kitab illa billati ahsan, itu merujuk kepada ahli kitab yang sudah beriman. Sebagai contohnya Abdullah bin Salam, Wahab bin Munabbih, dan sebagainya, yang bila mana mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, asalnya mereka ahli kitab, maka kau nak berdiskusi bercakap mereka, kena bercakap dengan baik sesuai dengan keadaan mereka. Illal ladzina zalamu, kecuali golongan yang zalim minhum, daripada mereka, itu merujuk
Kalau mengikut pada takwil inilah makna ini, itu merujuk kepada golongan yang kufar, yang tetap tidak beriman. Walaupun mereka itu tahu kebenaran tetapi mereka tidak beriman, maka mereka itu tidak boleh dilakukan secara baiklah. Begitu juga itu salah satu pandangan yang dikemukakan oleh para ulama dalam hal ini. Dan seterusnya, waqulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wahid wa nahnu lahu muslimun. Ayat seterusnya, bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut. Dan sebelum itu kita lihat maksud daripada melainkan dengan orang yang zalim di antara mereka. Ada juga pandangan menyatakan orang yang tidak mahu menempuh jalan yang lurus, yang tak mahu menerima kebenaran, tidak mahu bertukar fikiran dengan jujur, sudah diajak bertukar fikiran dengan baik, tapi mereka masih juga bersikap menentang dan memusuhi. Inilah yang jadi pada kaum Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah di Madinah. Terhadap golongan seperti ini, meskipun mengemukakan alasan kebenaran, bagaimanapun mereka tetap mencari 1001 macam dalih, dan mereka cuba menikam Islam dengan cara yang zalim. Sampailah ke saat ini mereka melakukan sedemikian. Allah Ta'ala sekalian, mereka itu perlu dilakukan ataupun berhadapan dengan mereka dengan cara yang sesuai dengan mereka lah. Dan seterusnya, tuan-tuan, kita sebut tadi ayat ini menyatakan waqulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Dan katakanlah kepada kitab itu, bila mana diajak berunding, kata kepada mereka secara jujur, kami percaya apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu, sebab kedua-duanya satu kebenaran yang sama datang daripada Allah Ta'ala, dan Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Itu hendaklah kita beriman. Jadi makna di sini nak mengajak kepada mereka untuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Al-Qurtubi menyatakan golongan, kita sebut sebagai golongan ahli kitab ini, mereka membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, lalu mereka menafsirkannya dengan bahasa Arab kepada orang Islam. Maka Nabi SAW menyatakan kepada mereka, kepada orang Islam, la tusaddiqu ahli kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Lalu ini riwayat daripada Abu Hurairah, daripada Imam Bukhari, iaitu merujuk kepada ahli kitab ni, bila mana mereka baca Taurat, kemudian mereka menafsirkan dengan bahasa Arab kepada orang Arab Islam ni, lalu Rasulullah menyatakan kepada orang Islam, la tusaddiqu al-kitab wa la tukadzibuhum, jangan kamu mempercayai atau membenarkan ahli kitab itu maupun mendustakan mereka. Tak payah membenarkan, tak payah mendustakan, tapi kata kepada mereka, amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Katakan kepada golongan ahli kitab itu, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan juga diturunkan kepada kamu. Jadi dalam keadaan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sebenarnya, dengan cara yang betul. Jadi di situ merujukkan kepada kita dalam ayat ini, memberikan gambaran kepada kita bahawa maksud daripada ayat ini adalah satu suruhan kepada orang beriman untuk mengajak ahli kitab untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diskusi yang baik, dengan cara yang baik, kecuali golongan zalim di kalangan mereka, yang mana mereka itu melakukan kezaliman, peperangan dan sebagainya, maka hendaklah berurusan dengan mereka sesuai dengan keadaan mereka yang menolak tersebut. Dan juga pandangan yang lain sebagaimana kita sebut sebelum ini, berurusan dengan cara yang baik itu merujuk kepada ahli kitab yang beriman, manakala golongan yang zalim itu adalah golongan yang mereka tetap dalam keadaan kufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu yang bermaksud, janganlah wahai orang beriman kamu berdiskusi dengan ahli kitab yang beriman kecuali dengan cara yang baik, kecuali mereka yang tetap degil dengan kekufuran mereka, maka hendaklah berurusan dengan mereka dengan cara yang sesuai dengan kejahatan dan kezaliman mereka. Kedua-dua pandangan itu ada, namun begitu Syekh Tantawi dalam kitab tafsir beliau telah mentarjihkan pandangan yang pertama, iaitu pandangan pertama dalam konteks mengajar orang beriman untuk berdiskusi dengan ahli kitab dengan cara yang baik, supaya mereka meninggalkan kekufuran mereka dan menerima Islam, menjadi orang Islam yang sebenar, sebab mereka asalnya menerima kitab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bila berlalunya masa, jarak, waktu, mereka telah menjadi sesat, maka hendak diajak mereka kembali kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, berkata Asy-Syaukani, bila mana orang beriman diperintahkan untuk mengajak
untuk beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan kepada kamu, merujuk kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan syariat yang benar, yang sabit, yang tetap sampailah bila-bila. Iaitu yang tidak ada sebarang penyelewengan. Bukan mana kitab yang sudah diselewengkan, tidak. Kitab yang tidak ada sebarang penyelewengan, iaitu Al-Quranul Karim yang kekal abadi selama-lamanya. Maka itu antara perbincangan, banyak lagi yang akan kita bincangkan, tetapi sekadar itu dulu untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.